Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita muka surat 68. Qala al-musannif rahimahullah, sutratul musalli wa daf'ul mari baina yadayhi, meletak sutrah dan menghalang orang melintas di hadapan orang yang sedang solat. Okey, letak sutrah depan kita, kemudian sekiranya ada orang yang nak lintas depan kita, kita halang dia. Maknanya kalau kita tak letak sutrah, orang lalu depan kita, kita tak boleh halang. Tak boleh halang. Kalau kita ada sutrah, orang lalu kita boleh sekat dia. Kalau tak letak sutrah, orang lalu, kita tak boleh halang. Wa yundabu lil musalli an yakuna baina yadayhi sutratun thulutha dira'in aw yabsutu musalla fa in ajaza khatta khattan ala thalathati adru'in fa yahrumul murur. Wa yundabu daf'ul mari bil ashal wa yazidu qadra al hajah kas-sa'il. فإن مات فهدر فإن لم يكن سترة أو تباعد عنها كره المرور وليس له الدفع ولو وجد في صف فرجة فله المرور ليسترها. Disunatkan kepada orang yang hendak salat meletak sutrah di hadapannya. Sutrah tu dia macam ni lah, macam kalau kita nak makan, kita hampak safrah ataupun sufrah, supaya bila kita makan nanti nasi jatuh, kita disuruh kutip makan nasi-nasi yang tumpah tu. Kata Syekh Nuruddin, cuba kita fikir, nasi yang tumpah pun Nabi suruh kita makan, apatah lagi nasi yang ada keliling pinggan tu. Jadi makan bagi habis. Ajak anak kita makan bagi habis. Nasi yang lekat tepi tulang, nasi yang lekat tepi tulang tu retuk makan. Hak jatuh pun Nabi suruh makan, apatah lagi yang memang duk ada dalam pinggan dah. Makan bagi habis. Itu safrah. Hampak, makan. Jatuh, kutip, makan. Kalau kotor, pergi basuh. Kalau kena najis, kita tak lalu nak makan, kita bagi dekat ayam. Itu kelebihan bela ayam. Nasi-nasi yang lebih itu boleh bagi ke ayam. Jangan buang membazir macam tu saja. Okey, yang kita petang ni kita baca tajuk sutrah. Sutrah ni bila nak semayang, kita hampak sejadah depan. Ataupun kita letak beg kita depan. Nabi pernah letak tongkat Nabi di hadapan. Itu nama sutrah. Hukum orang lalu, kita tengah semayang, orang lalu depan kita, hukum dia ada dua. Kalau kita letak sutrah, dia lalu tu dia berdosa. Tapi kalau kita tak letak sutrah, dia lalu tu dia makruh je, tak berdosa. Kita letak sutrah, dia lalu juga dia berdosa. Sebab tu kita halang dia, kita tak mau bagi dia berdosa. Halang dia, sekat dia. Dia nak lalu, dia sekat. Kita suruh lalu kat depan tu, depan sutrah. Jangan lalu depan aku, lalu depan sutrah. Kalau kita tak letak sutrah, dia lalu makruh. Dan kita tak boleh halang dia, biarlah dia lalu. Baik, disunatkan kepada orang yang hendak solat meletakkan sutrah di hadapannya berukuran 2/3 hasta. Ini 1 hasta. 2/3 tu lebih kurang sekaki.
Daripada pergelangan tangan sampai ke siku namanya 2/3 hasta. Atau menghampas sejadah. Lah ni SOP di masjid memang semua kena bawa sejadah sendiri. Alhamdulillah dalam bab tu semua orang ada sutrah masing-masing. Kita tengok dalil an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza kharaja yaumal 'id amara bil hirbah fatudau baina yadayhi. Apabila Rasulullah keluar pada hari raya, baginda memerintahkan agar diletakkan lembing di hadapannya, pacak lembing depan Nabi. Kemudian Nabi salat ke arahnya, fa yusalli ilaiha wan nasu wara'ahu, wa kana yaf'alu dhalika fi safar, muttafaqun alaih. Nabi salat Nabi diikuti oleh para sahabat yang berada di belakangnya. Perkara sebegini turut dilakukan oleh baginda dalam musafir. Jadi kalau sembahyang berjamaah, memadai imam seorang sudahlah. Imam seorang letak sutra, jemaah belakang tak payah letak sutra pun tak apa. Sutratul imam sutratan lil makmum. Sutrah imam dikira sebagai sutrah bagi sekalian makmum. Tadi pagi tadi saya sebut dah, imam pastikan ada sutrah, baru tepat, baru solat berjemaah tu menepati sunnah. Kalau harap dinding saja, imam semayang tu dinding depan sana tu, tak boleh. Sutrah ni dia kena rapat. Kalau kata dinding kena rapat, paling jauh pun 3 hasta saja. Antara imam dengan dinding 3 hasta. Jadi imam dengan dinding jauh, berapa meter tu dinding depan, maka letaklah sutrah. Banyak juga masjid-masjid ni pembeli satu kayu yang design tu cantik macam kubah tu, dipacak kayu tu depan imam solat. Boleh letak meja, boleh letak bangku sebagai sutrah. An Sahlin, daripada Sahal bin Abi Khathmah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu ingin mendirikan solat, maka menghadaplah ke arah sutrah dan dekatilah ia, supaya syaitan tiada kekuatan untuk memotong solat itu, untuk ganggu. Baik, kita baca sambung matan. Jika tidak mampu meletakkan sutrah atau sejadah, hendaklah dia membuat satu garisan. Digaris, khattan, dia sendiri itu orang nak sembahyang tu garis. Di sini ulama kata garisan yang sedia ada di kapet tu, itu bukan sutrah, tak memadai, tak mencukupi. Line tu untuk memperbetulkan saf, ia tidak dianggap sebagai sutrah. Saya pernah rujuk dengan Syekh Nuruddin Al-Marbawi, dia kata tak kena orang tu sendiri khattan menggaris, buat garisan. Maknanya semayang tu atas pasir, semayang tu atas tanah, digaris depan dia. Digaris dengan jari dia pun boleh. Garis dengan jari dia bagi buat tanda sikit. Aku nak semayang ni, supaya senang orang nak lalu lalang depan tu, tak terganggu, tak terputus, tak berkurangan pahala solatnya. Okey. Ada lagi dalil-dalil yang lain ni. Dalil tidak wajib meletak sutrah. Walaupun Nabi suruh Nabi tu suruh sunat, bukannya wajib. Suruhan sunat. Tidak wajib meletak sutrah, ianya sunat. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya pernah menunggang seekor keldai betina, attan, keldai betina. Waktu itu saya sudah menghampiri umur baligh. Orang panggil murahib. Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas ni dekat-dekat nak baligh dah, murahib. 12 tahun, 11 tahun tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang solat di Mina. Nabi buat haji, ketika Nabi buat haji, Abdullah bin Abbas masih kanak-kanak di Mina, tempat melontar, tanpa menghadap ke arah dinding, yakni tiada sutrah. Maka dia budak-budak ni, saya melintas di hadapan sebahagian saf, duduk jalan macam tu. Dan saya lepaskan keldai itu untuk meragut rumput.
Kemudian saya masuk ke dalam saf dan tiada siapa yang mengingkari perbuatanku itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tidak berdosa melintas di hadapan sutra. Kalau ada sutra kita lintas ke depan tak berdosa. Kalau lintas depan orang sembahyang antara orang dengan sutra yang tu berdosa. Melintas antara orang dengan sutra berdosa. Lintas ke depan sana atas pada sutra lagi tak berdosa. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Nabi SAW sedang duduk dalam sebuah kemah berwarna merah yang diperbuat daripada kulit binatang. Dan aku juga melihat Bilal sedang mengambil air yang digunakan oleh Rasulullah ketika berwuduk. Bilal khidmat. Bilal tolong sediakan air wuduk Nabi. Lepas tu Nabi pun berwuduk. Orang ramai berebut-rebut untuk mendapatkan air itu bagi mengambil berkat dari air wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tabarruk, ambil berkat. Ini semua cerita di Mina ni. Nabi bermalam di Mina dalam satu kemah warnanya merah, kemah yang diperbuat daripada kulit binatang. Baik, Nabi berwuduk, Sayyidina Bilal tolong sediakan air wuduk, tolong tuang air wuduk. Nabi ambil semayang, hak menitik tu ayat apa? Musta'mal kan. Ayat musta'mal Nabi tu para sahabat berebut-rebut. Ra'aitun nas, kata Abu Juhaifah, aku lihat orang ramai yabtadirun, berebut-rebut zalikal wudu, untuk mengambil wudu tu air wudu. Wudu perbuatan membasuh menyapu tu wudu. Kalau wudu air. Orang pakat berebut nak dapatkan air wudu Nabi. Ini tabarruk lah, ambil berkat daripada asar kesan Nabi. Sesiapa yang dapat air itu akan menyapu ke tubuhnya. Menitik-menitik tu ambil sapu kat badan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan daripada api neraka. Ayat berkat ni memang kita patut sapu. Dekat kita pun ada air berkat, iaitu air mata, dumu'. Bila kita semayang, kita bermunajat, kita istighfar, kita minta ampun, kita doa sungguh-sungguhnya, seikhlas hati, keluar air mata. Air mata tu air berkat. Jangan kita ambil, kita sapu muka kita ni. Jangan kita lap dengan tisu. Ambil air mata tu, tangisan, taubat. Sapu ke muka, sapu kalau ada banyak, sapu ke badan. InsyaAllah, mudah-mudahan dapat menyelamatkan tubuh badan kita daripada bakaran api neraka. Sesiapa yang dapat air itu, dia akan menyapu ke tubuhnya. Sesiapa yang tidak dapat, tak dapat, akan mengambil dari lembapan tangan sahabatnya. Kemudian aku melihat Bilal mengambil tombak dan memacaknya di atas tanah. Dan Rasulullah SAW keluar dari kemah dengan memakai 2 helai pakaian berwarna merah. Serba merah lah, baju merah, kain Nabi pun merah, macam tu. Baginda mengimami salat sebanyak 2 rakaat. Aku melihat ada manusia dan binatang yang melintas di hadapan tombak itu. Lintas pacak tombak, ada orang jalan, apa semua tak apalah. Natang nak lalu pun tak apa. An Talhah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla mu'akhkharatir rahli falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalik. Rawahu Muslim. Artinya daripada Talhah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu sudah meletakkan sesuatu sutrah di hadapannya seumpama kayu penyandar di belakang penunggang unta. Ni pun naik unta, ni pada satu kayu tak belakang untuk sandak. Macam tu, sandak. Kayu tu biasanya 2/3 hasta ataupun 1 kaki. Alhamdulillah belajar mengajar, belajar, catit, faham,
nanti mengajak balik kitab ni supaya kitab ni tersebar, ilmu ni berkembang insya-Allah. Baik. Nabi kata kalau kita dah letak sutrah alal aqal, sekurang-kurangnya saiz dia tu panjangnya tu sekaki, letak tegak depan kan, maka dia boleh solat dan usah dipedulikan lagi siapa yang lalu di hadapan kayu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jarak antara orang semayang dan sutrah itu tidak lebih dari 3 hasta. Ini yang saya sebut tadi. Imam dengan dinding depan tu jauh tu, kalau dekat tak apa, jauh lebih daripada 3 hasta, sebab itulah kena beli satu kayu letak depan bagi jadi sutrah. Ini Syekh Nuruddin selalu pesan lah. Imam letak sutrah. Kalau dia ada selendang, dia hampaklah selendang dia. Dia hampak selendang dia tu. Baik. Jangan jauh sangatlah. Kalau kata dinding tu jadi sutrah, kita kena pergi rapat dinding. Antara kita dengan dinding tidak lebih dari 3 hasta. Atau semayang belakang tiang. Jangan semayang depan pintu. Semayang depan pintu orang nak lalu susah, ganggu orang. Kita baca dah sebelum ni qari'atut tariq, semayang di tempat laluan orang makruh. Semayang tepi tong sampah, semayang dalam gereja, semayang tempat lapang, semua tu makruh, tidak sesuai. Baik, kita tengok dalil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Syai'an disebut dalam bentuk nakirah, tak apa-apa pun tak apa, tak kayu, tak tombak, tadi kita baca ada lembing, tombak, apa aja lah, tak beg. Tapi kalau beg duit letak depan, lagi orang curi lah. Orang boleh curi. Adakah boleh kita mengangkat tangan waktu orang lalu di hadapan kita jika tanpa ada sutrah di hadap? Kalau kita tak letak sutrah, orang lalu kita tak boleh halang. Sebab salah kita, bukan salah orang lalu tu. Orang lalu tu pula hukum dia makruh, bukan haram. Kalau kita dah letak dah sutrah depan kita, orang lalu, waktu tu baru kita sekat. Kita tak mau bagi semayang kita terganggu, satu. Yang kedua, kita tak mau bagi dia dapat dosa. Haram lalu depan orang semayang yang dah ada sutrah. Dan lalu depan sutrah. Baik. Kalau kita tak letak sutrah, tak usah duk halang lah orang nak lalu. Tak boleh halang. Tak ada hak untuk kita halang. Apabila seseorang kamu hendak mendirikan solat, maka pastikan di hadapannya ada sesuatu. Jika tidak ada, maka pacaklah sebatang tongkat. Jika dia tidak mempunyai tongkat, maka buatlah satu garisan. Dia kena buat sendiri. Fi'lul mukallaf. Falyukhattib khattan. Saya pernah tanya Syekh Nuruddin dulu, line kapet, dia kata tak boleh tu. Yang tu bukan kita yang buat. Yang tu Pakistan kapet yang buat. Jadi yang ni cerita kita semayang atas tanah tu. Semayang atas tanah, kita buat garisan, garis depan. Garis depan. Thumma la yadurruhu ma marra amamahu, kemudian tidak akan memudaratkannya, yakni tidak terganggu solatnya apa-apa yang lalu di hadapannya. An Sahlin radhiyallahu anhu qala kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarrush syati, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Sahal radhiyallahu anhu berkata, jarak antara tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dinding adalah seluas laluan seekor kambing. Mana dekatlah antara Nabi dengan dinding, dengan mihrab. Nabi berdiri, Nabi dengan mihrab sangat dekat. Boleh tengoklah dalam raudhah tu kan. Raudhah tu ada mihrab. Mihrab Nabi tu berlubang bulat tu. Jadi Nabi salat dekat dengan dinding. Okey. Masjid kita kalau Jumaat, imam dekatlah dengan dinding. Sebab orang ramai. Kalau sembahyang 5 waktu, selalunya sejadah imam tu ditarik pergi belakang. Maka imam dengan dinding depan tu jauh lebih daripada 3 hasta, maknanya tidak ada sutrah.
kena letak sesuatu benda lain pula lah di situ. Kena letak benda lain supaya jadi. Hari Jumaat memang imam tu bersutrahkan dinding lah, tapi sembahyang 5 waktu selalu imam ni sembahyang Jumaat ni petak dekat dengan mihrab. Kebanyakan masjid bila sembahyang 5 waktu, sejadah imam tu tarik main belakang pula. Jadi imam dengan dinding tu jauh lebih pada 3 hasta, maknanya tak ada dah sutrah. Tu yang kena letak apa-apa depan tu. Belilah satu kayu yang dia design tu cantik tu. Saya tengok. Beli kayu tu letak depan imam, ataupun letak meja, rehal, apalah, baru jadi sutrah. Baik. Bila kita dah letak sutrah, tadi soalan tadi kan, bila kita dah letak sutrah, fayuhramul murur. Fayuhram, maka diharamkan melintas di hadapan orang yang salat yang membuat sutrah tadi. Dan disunatkan menghalang orang yang melintas dengan halangan yang mudah. Kita sekat macam tu lah. Sekat, jangan bagi dia mati. Jangan bagi dia lintah, sekat. Dan ditambah lagi halangan mengikut kadar yang diperlukan. Kalau kita dah halang, dia nak lalu juga, kita mungkin angkat 2 tangan. No entry. Tak bagi dia lalu. Kalau dia lalu juga, kita tolak dia, kita tepih dia, kita tegah sikit dalam melarang tu. Ada orang bila dihalang dia, tak bagi dia lintah, dia pergi tangkap tangan kawan tu, dia pergi salam. Saya bisa tengok di Masjidil Haram. Orang lalu dia sekat. Dia sekat, kawan hak nak lalu tu pergi pegang tangan dia, salam. Subhanallah, bukan dia nak salam, dia nak halang jangan melintas. Begitu. Haram melintas di hadapan orang yang sedang salat. Okey, kita tengok hadis daripada Busr. Saya baca terjemahan saja untuk jimat masa. Daripada Busr bin Sa'id, sesungguhnya Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu mengutusnya untuk berjumpa Abu Juhaim radhiyallahu anhu. Zaid bin Khalid dia hantar Busr bin Sa'id untuk pergi jumpa Abu Juhaim. Pasal Abu Juhaim ni dia yang mendengar Nabi kata bila orang dah letak sutra haram melintas depan orang sembahyang. Beliau disuruh bertanya Abu Juhaim tentang hadis yang didengarinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum melintas di hadapan orang yang sedang salat. Abu Juhaim berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Nabi kata sekiranya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang salat mengetahui betapa beratnya dosa perbuatan itu, sudah tentu berdiri menunggu sehingga selesai salat selama 40 hari ke 40 tahun ke, macam itulah Nabi sebut 40. Sanggup tunggu selama 40 hari lebih baik baginya dari melintas di hadapan orang yang sedang solat. Mana berat, dosa besar, berat. Dia jangan lintas. Kecuali darurat lah, darurat dia sembahyang depan pintu, kita nak kita terpaksa keluar kan. Jadi kita boleh melintas depan dia. Terpaksa lah, darurat macam mana. Salah seorang perawi hadis yang bernama Abu Nadhr bertanya, aku tidak tahu apakah Rasulullah berkata 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Kalau kanak-kanak lalu di hadapan kita salat tarawih di masjid, apa hukumnya? Kita ni makmum. Dalam salat berjemaah, sutrah tu yang pentingnya imam. Saya tekan tadi imam. Imam letak sesuatu sebab dinding jauh. Kalau dinding dekatnya imam tak apa. Okey. Bila imam solat ada sutrah, bagi makmum hak belakang ni tak apa, macam orang batai. Orang batai dia nak keluar, dia terpaksa lintas. Kita jangan duduk sekat dia, dengan sekat dia. Kita makmum, imam kita dah ada sutrah, tak apa dah. Sutratul imam, sutratan lil makmum. Sutrah imam itu sudah okey dah, sudah dikira sutrah bagi makmum. Jadi kita semayang, ada orang batal wuduk ke, dia nak tercirit ke, dia lalu depan kita, kita jangan duduk sekat. Jadi imam letak sutrah sudah cukup.
Sama lah macam budak-budak lalu di hadapan kita ketika solat tarawih di masjid, apa hukumnya? Tadi kita baca dah, budak-budak ni memanglah tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia kata, aku kecil lagi tapi dekat-dekat nak balik dah, aku lalu depan Rasulullah yang semayang di Mina. Jadi tak ada masalah lah, budak-budak tak ada dosa apa. Okey, baik. Ustazah Syatirah tanya, sejadah kita boleh jadi sutrah tak Ustaz? Sejadah yang kita bawa sendiri jadi sutrah. Kalau sejadah yang memang tok siap hampak lah tu tak jadi, melainkan kita kena angkat, retuk-retuk, hampak balik, baru dia jadi sutrah. Kalau kapet yang pasang siap di lantai, itu juga bukan sutrah. Sutrah perlu diletak, perlu kecuali dinding dengan tiang lah, tapi yang buat lah tu tiang memang sedia ada, dinding pun ada, kita bergerak pergi situ, kita bergerak pergi ke belakang tiang tu jadi sutrah. Kita pergi cari dinding tu, aku nak sembahyang tahun ni, main sunat, maka dinding tu jadi sutrah. Sejadah kita bawa mai ikut SOP, sejadah tu dikira sutrah. Alhamdulillah. Bukan di masjid surau je, di rumah kita pun serupa lah, kena letak sutrah supaya mudah orang nak lalu depan tu. Baik. Dan disunatkan menghalang orang yang melintas, bukan wajib. Sunat kita halang dia dengan halangan yang mudah, ringan, dan ditambah lagi halangan mengikut kadar yang diperlukan. Kita baca hadis muka surat 72. Daripada Abu Salih As-Samman berkata, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada hari Jumaat. Beliau sedang solat. Solat ni solat sunat. Abu Sa'id Al-Khudri sedang solat, menghadap kepada suatu tempat yang menutupinya dari orang ramai. Sembahyang dekat dinding, sembahyang dekat tiang macam tu. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Tiba-tiba ada seorang pemuda dari Bani Abi Mu'ayyub yang ingin melintas di hadapannya. Maka Abu Sa'id Al-Khudri menolak pemuda itu di dadanya. Nak lintas, dia halang dekat dada. Dia tolak dada kawan tu, tak bagi lintas. Pemuda itu melihat ke arah Abu Sa'id dan tidak mendapati jalan lain. Dia nak lintas juga, selain melintas juga di hadapannya. Maka pemuda itu mengulangi perbuatannya dan Abu Sa'id menolaknya dengan tolakan yang lebih kuat lagi. Mula dia tolak ya, lepas tu nak lintas lagi, mungkin dia tampak dada kawan tu sikit. Dia tegah. Dan Abu Sa'id menolaknya dengan tolakan yang lebih kuat lagi dari kali pertama tadi. Ia menyebabkan pemuda itu berasa marah. Beliau masuk berjumpa Khalifah Marwan dan mengadu kepadanya tentang perbuatan Abu Sa'id Al-Khudri. Ini ceritanya di Syria lah. Selepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dia berhijrah dan dia tinggal di Damsyik, Syria. Dia dilantik sebagai qadhi, hakim besar mahkamah syariah di Syria, orang alim. Jadi pemuda ni mengadu kepada Khalifah Marwan, kata Abu Sa'id ni sambil semayang pun duk boleh tampak-tampak dia, duk halang dia, macam nak pukul dia. Kemudian Abu Sa'id pula masuk berjumpa Khalifah Marwan. Abu Sa'id dipanggil. Khalifah bertanya, kenapa kamu lakukan begitu terhadapnya wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Keluarlah hadis tu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Muttafaqun alaih. Kata Abu Sa'id, aku dengar Rasulullah bersabda, apabila seseorang kamu solat ke arah sesuatu sutrah yang menutupi dari orang ramai, tiba-tiba ada seseorang ingin melintas di hadapannya, maka halanglah dia. Jika dia masih enggan, falyuqatilhu, dia nak lintas juga, maka perangilah dia. Maksudnya dengan tolakan yang lebih kuat. Perang ni bukan makna
Dia ada pistol, nak lintas sangat, aku dah halang, ambil pistol tembak mati. Bukan macam tu. Kita bertegah. Mula kita halang dengan halangan yang ringan, dia nak lintas lagi, kita tunjuk ketegasan kita. Perangilah dia, yakni dengan tolakan yang lebih kuat. Kerana dia adalah syaitan, yakni perbuatannya menyerupai perbuatan syaitan. Nak kacau orang lah, orang tak bagi lintas, nak lintas juga, maka dia ni syaitan. Dia panggil tasbih baligh. Dia seperti syaitan macam tu. Perangai dia macam perangai syaitan. Okey. Hukumnya seperti orang yang menyerang kita. Dalam bab fiqh dia ada bab as-siyal. Orang serang kita tu nama sa'il, isim fa'il, sa'il. Orang serang kita, orang kacau kita, kita kena pertahan diri kita. Orang kacau solat kita, kita kena halang dia, tak boleh biar. Jadi hukum dia kata kasail, seperti orang serang kita, tak pasal-pasal mereka kacau kita. Jadi kita kena pertahankan diri kita, tuhak kita. Kalau kita tolak-tolak dia, dia terlentang mati, kita tak ada niat nak bunuh dia. Kita tolak dia nak lintas, kita halang. Dia nak lintas, kita tolak kuat sikit, dia terlentang, jatuh mati. Contoh lah. Jika dia mati. Tapi bukan maksud hadis ni, bukan maksud pengajian kita ni, kita semayang sampai peringkat pergi bunuh orang. Tak. Punya nak jaga semayang sampai bunuh-bunuh orang ni, tak lah. Tapi takdir Allah, andai kata dia mati, maka pembunuh, yakni orang yang semayang tu, tidak akan dikenakan sebarang hukuman. Dipanggil hadar. Bahasa Arab dipanggil hadar. Kita tolak dia, kita halang dia, takdir Allah, dia mati. Bukan kita bawa pisau, pergi semayang lagi pakai bawa pisau. Siapa lintas depan aku tolak, nak lintas juga, aku tikam bagi mati. Bukan, itu teroris. Jika ditakdirkan tolakan kita tu menyebabkan dia mati, fahadar. Hadar ni kita tak kena apa-apa hukuman. Tak berdosa, kemudian tak kena qisas. Dia kena bayar dah wang pampasan kepada waris mati? Tak. La diyah. La syai', la qisas, la isma alaih, la diyah. Tak kena apa. Kemudian dalam tajuk bunuh orang ni ada kafarahnya, puasa 2 bulan betul-betul. Puasa tu pun tak payah. La kafar, la syai'. Denda puasa 2 bulan tak kena, wang pampasan 100 ekor unta tak perlu bayar. Hukum qisas, kita tak kena apa-apa hukum. Sebab itu salah dia kacau sembahyang kita. Okay. Namun jika tiada sutrah atau sutrah itu sangat jauh, maka makruh melintasinya. Dan orang yang sedang solat itu tidak boleh menghalang orang yang melintas di hadapan. Ini dah terjawab ada soalan tadi. Kalau kita tak letak sutrah, orang lalu buat dek je lah, biarlah dia nak lalu. Bukan salah dia, salah kita. Dia lalu makruh, kita tak ada hak untuk halang dia. Jadi letak sutrah nah. Dan jika seseorang mendapati ada ruang kosong di dalam sutrah, ini tajuk lain. Yang ini tajuk kita sembahyang berjemaah, kemudian kita dapati depan kita tu ada orang batal keluar, jadi ada kosong situ. Kita di saf kedua, kita langkah berjalan masuk ke saf depan. Begitu. Kita daripada saf kedua, kita tengok depan kita, ataupun sebelah kanan sikit ada orang keluar, atau sebelah kiri ni ada orang keluar. Saf tu renggang, furjah. Jadi kita topak masuk. Kita daripada belakang, kita berjalan ke depan. Jalan ke depan. 2 langkah. Sampai, okey cantik. Masuk situ. Ataupun taswir masalah ni macam ni. Kita baru masuk masjid. Kita tak sembahyang lagi. Kita baru masuk masjid. Kemudian kita tengok dalam saf tu ada seorang batal, dia keluar. Dia keluar. Jangan bila ada sahabat kita keluar, kita jangan renjak, kita jangan rapat lagi saf, kita biar saf tu renggang. Orang yang baru masuk masjid terus jalan masuk ke saf tu. Tak apakah dia nak masuk saf tu, mungkin dia terpaksa melalui depan orang yang sedang sembahyang, tak apa. Sebab sembahyang jemaah ni yang penting sutrah imam. Imam tu letak sutrah. Jadi orang yang baru masuk masjid, dia dapati di mana-mana saf yang kosong tu selalunya ada orang batal lah. Orang keluar, orang pergi tandas, orang pergi ambil wuduk. Jadi
dia boleh terus masuk masjid, terus pergi berjalan, isi kekosongan itu. Macam tu. Macam mana ayat dia tadi? Walau wajada fi saffin furjatan falahul murur liyasturaha. Dan jika seseorang mendapati ada ruang kosong dalam saf di hadapannya, maka dia boleh berjalan ke hadapan untuk mengisi kekosongan itu. Boleh isi. Orang kita selalunya buat saf, bila ada orang batai itu akan keluar pergi bilik air, tandas, duduk. Selalu orang kita dia akan rapat lah. Jalan rapat tu. Kaedah yang lebih baik bukan kita merapatkan saf yang kosong. Kita biarkan yang kosong tu terus kosong. Orang belakang, saf belakang, jalan mai ke depan. Kalau saf belakang tu tak mau jalan mai depan, mereka semua pakai khusyuk. Tunduk tengok tempat sujud, tak jalan. Jarang kita jumpa orang belakang, saf belakang, langkah ke depan. Jangan. Bila tak ada siapa jalan, jangan biar lama sangat kosong tu. Siapa-siapa yang baru masuk masjid, baru nak join jemaah, dia boleh jalan. Falahul murur, dia boleh lintas orang yang duduk semayang, lintas, pergi top up, pergi isi tang kosong tu. Faham tak? Macam tu. Jadi saya pesan kepada pelajar-pelajar saya, bila ada orang batai, saf depan ada orang batai, jangan rapat. Orang belakang mai ke depan. Saf kedua berjalan ke saf pertama. Saf ketiga masuk ke ruang kosong di saf kedua. Seperti mana kita boleh unduk belakang, macam tu juga kita boleh langkah ke depan. Tak ada jadi masalah. Macam di Haramain boleh lalu depan saf. Ya, kalau kita sakit perut, nak terkencing dan sebagainya, kita boleh lalu depan orang semayang. Jangan lalu depan tu imamnya. Imam dia semayang dekat dengan Kaabah, itu sutrah dia. Kita boleh. Begitu juga kalau kita tak dapat saf, duk tercari-cari saf, orang dah semayang dah, tiba-tiba ada ruang kosong, kita boleh jalan masuk, isi kekosongan. Boleh. Okey, habis tajuk tu. Sekarang kita masuk tajuk baru. Ni real punya ni. Ini tajuk yang sangat penting. Babu sifatis salah. Bab sifat salat. Cara-cara kita nak semayang. Macam mana kita rokok, macam mana tangan kita, macam mana jari kita buka ke tutup ke, angkat takbir. Oh, tajuk ni sangat penting. Tajuk ni memenuhi apa yang Nabi cakap. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah seperti mana kamu lihat aku semayang. Kita nak semayang gaya Rasulullah, kita nak semayang dengan cara Rasulullah. Inilah tajuk dia. Babu sifatis salat, bab sifat salat. Lepas kita mengaji ni, kita faham, kita tiru semayangku seperti semayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia mula dengan berdiri. Macam mana cara kita nak berdiri? Al-qiyamu ila salah wal qiyamu fis saf. Berdiri untuk menunaikan salat dan memasuki saf. Yundabu an yaquma laha ba'da faraghil iqamah wa yundabu as-safful awwal wa taswiyatu as-sufuf walil imam akad wa itmamu as-saffil awwal fal awwal wa jihatu yaminil imam afdal. Disunatkan berdiri selepas selesai iqamah. Maknanya kita pergi masjid awal, kita buat semayang, kalau awal tahiyatul masjid, lepas azan kita buat qabliyah. Okey, kita buat qabliyah 2 rakaat. Kalau zuhur ada peluang lagi buat 4. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian kita duduklah, lepas semayang duduk, berzikir, berselawat, berdoa. Doa yang paling baik, doa selepas salat qabliyah. Lepas kita sembahyang salat qabliyah, itu antara waktu doa terbaik. Kerana Nabi sebut ad-du'a bainal adhan wal iqamah, doa yang terletak antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah ni maknanya doa lepas sembahyang sunat qabliyah. La yurad, tidak akan ditolak oleh Allah. Sahabat Nabi tanya Nabi, wahai Rasulullah, tolong ajar kami doa apa yang terbaik untuk kami baca antara azan dan iqamah. Maknanya doa sunat qabliyah. Bagi orang yang boleh semayang lah. Bagi orang yang uzur, dia duduk dekat dengan masjid, dia dengar azan, sekejap lagi iqamah,
dia uzur, haid, nifas, dia rebut masa tu antara azan dan iqamah tu baca doa. Sahabat Nabi tanya Nabi, nak baca doa apa ni? Doa apa yang terbaik? Doa apa pun tak apa, tapi ni bertanya Nabi. Nabi kata baca doa ni. Salullahal afwa wal afiyah. Doa minta afwa dan afiyah. Minta afwa dan afiyah. Ni nama anak Datuk Siti Nurhaliza kan? Betul tak? Datuk Siti Nurhaliza anak dia yang sulung afiyah, yang nombor 2 afwa. Mesti dicadangkan oleh orang-orang yang reti agama. Afwa wal afiyah. Jadi itulah doa dia. Kita angkat tangan, kita baca Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon afwa dan afiyah. Bukan nak anak Datuk Siti yang 2 orang tu, bukan. Afwa kemaafan, afiyah keafiatan. Itu doa terbaik tu. Kemudian kita tunggulah. Bila kita nak berdiri, bila muazzin iqamah ataupun muqim, dia orang yang iqamat dia panggil muqim. Tukang iqamat tu iqamat, baru kita berdiri. Kita terus duduk. Kalau lambat lagi baca Quran, berzikir, berselawat, memperbanyakkan doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Bila kita nak berdiri, di sini ada beberapa pandangan ulama. Kalau ikut mazhab Syafi'i, ba'da faraghil iqamah, selepas selesai iqamah baru kita bangkit berdiri, kita masuk saf. Maknanya dia akan qamat macam ni, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Kita jawab la haula wala quwata illa billah, semua tu qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Kita jawab aqamah Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Ada dalam kitab ni ada cara jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kita jawab la ilaha illallah. Dan kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca, kita berdiri dah habis iqamah, terus kita berdiri sambil-sambil baca doa tu kita berjalan masuk saf. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Kita berdiri waktu tu. Habis iqamah baru berdiri. Sambil berjalan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Dan bagusnya lagi kita sembahyang sunat tu terus di saf pertama supaya tak payah berebut. Kita sembahyang sunat di saf pertama, nanti memang kita terus dapat saf pertama. Ini satu pendapat. Pendapat kedua, Imam Malik kata, kita sembahyang qabliyah. Bila nak berdiri? Ketika orang qamat tu sebut, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Waktu tu kita berdiri. Berdiri, sambil-sambil jawab iqamah, terus buat saf. Ambil tengah-tengah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, terus bangkit berdiri. Kalau mazhab Hanafi ni dia berdiri sebelum qamat. Jadi orang yang nak qamat tu sebelum qamat dia akan kata saf, maksudnya dia panggil orang buat saf dah tu. Saf, tempat kita macam tu juga sebelum qamat. Saf, tu mazhab Hanafi. Kita dengar saf tu kita terus berdiri, terus berjalan buat saf. Bila kita dah buat saf baru dia qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Macam tu. Mana kita berdiri dulu baru qamat. Mazhab Syafi'i qamat dulu baru berdiri. Mazhab Imam Malik qamat sekerat sampai qad qamatis solat, cargas sepakat bangkit berdiri. Tempat kita orang tak mengaji ramai. Qamat habis dah pun duduk lagi. Qamat habis dah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Sebelum tu hayya 'alas salah, saya pesan beralih kanan, hayya 'alal falah beralih kiri. Qamat beralih juga seperti azan. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kalau kita betul-betul mazhab Syafi'i, la ilaha illallah. Bangkit berdiri terus. Ni dah dia baca doa, duduk lagi. Duduk kat tempat tu lagi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Apa semua. Duduk, sapu muka, lepas tu dia buat lambat baru nak berdiri. Tak nampak cergas ni. Orang munafik mereka berdiri tu qamu kusala. Boleh cari Al-Quran tu. Qamu kusala. Mereka berdiri untuk solat dalam keadaan malas-malas. Kita nak lawan, tak mau sifat munafik tu ada dekat kita.
kita berdiri jangan kusala, jangan malah-malah. Habis qamat berdiri terus. Kalau nak bagus lagi, kita ni jenis sakit lutut. Kita ni tak boleh berdiri kalut-kalut. Orang tua-tua dia tak boleh nak berdiri cepat-cepat macam tu. Jadi ambil tangqad qamatus solah berdiri. Baik, sikit lagi. Dan sunat berada di dalam saf pertama. Kita baca dah hadis dulu. Kalau manusia tahu kelebihan melaungkan azan, kelebihan solat di saf hadapan, dan kelebihan datang awal untuk solat Jumaat, khususnya dipanggil at-tahjir, saful awal, sembahyang di saf pertama. Kelebihan an-nida, melaungkan azan. Kelebihan at-tahjir, datang awal ke masjid. Sudah tentu mereka akan berlumba-lumba sampai terpaksa apa? Terpaksa buat mengundi, cabutan undian. Dan kalau manusia tahu kelebihan salat Isya dan subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, sudah tentu mereka akan datang salat jemaah Isya subuh walau habwan, walaupun terpaksa mengangkat-angkat. Okey, salat jemaah dengan anak dan isteri, semua perempuan. Ustazah tanya, anak dia semua perempuan, yang lelaki suami je. Boleh tak anak perempuan ni qamat? Boleh, qamat tak apa. Ayah jadi imam, anak-anak perempuan dengan mak ni, anaklah qamat. Kalau ayah nak qamat boleh, ayah azan. Memang tak ada orang lain lah, suami lah. Suami ustazah lah azan sebab dia lelaki. Anak-anak semua perempuan. Baik, azan memang suami lah. Iqamah, isteri boleh, anak-anak boleh qamat. Bila kita nak berdiri, kita bagi tahu dah tadi, mazhab Syafi'i, habis-habis qamat carakan berdiri terus. Doa sambil berdiri, tak apa. Allahumma rabbah hadhihi da'wati ta. Jangan tunggu-tunggu dah. Tapi kalau kita jenis tak boleh kalut-kalut, macam orang tua-tua tak boleh, dia tak boleh nak kenjui mengkit cepat-cepat tu, jadi dia ambil tangqad qamatus salah. Ataupun mazhab Hanafi, dia lagi awal. Sebelum qamat, ready dah pakat berdiri, pakat duduk bersedia untuk solat, baru qamat. Alhamdulillah, amal selalu bangun dan doa sambil berdiri. InsyaAllah Allah kuatkan tulang belakang kita, Allah tegakkan diri kita, insya-Allah. Kata Syekh Nuruddin dulu, kalau nak tak sakit pinggang, beramal. Orang qamat sampai qad qamatis salat, telah didirikan salat, sungguh, maksudnya akan. Tapi terjemahan harfiahnya qad qamatis salat, sungguh telah didirikan sembahyang. Sungguh, bukan kita tak dirikan sembahyang lagi. Kita akan mendirikan salat. Katanya bi'tibar ma sayakun, iktibar apa yang akan datang. Jadi didirikan tu terus kita berdiri, insya-Allah. Satu amalan yang dikongsi oleh Syekh Nuruddin, dia duk beramal qad qamatis salat, mungkin berdiri. Tak sakit pinggang, tak ada apa-apa masalah disk ke apa kan di belakang ni, insya-Allah. Tapi kalau kita duk buat betul orang cakap, orang Melayu panggil makngot, lambat, tu tak bagus ya tu. Okey. Dan meluruskan saf, arahan meluruskan saf lebih dituntut kepada imam. Hak jadi imam pula, dia dituntut untuk memberi arahan. Arahan macam mana? Ada di surat 74, kalau Nabi jadi imam, Nabi akan kata sawu, sin wawaw, sawu, bukan suwu, bukan suat sin, sawu sufufakum. Ini tutup imam kena hafal lah skrip ni. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salat. Imam kena bagi arahan macam tu. Artinya, samakan saf-saf kamu. Samakan saf, penuhkan saf. Itu tu imam. Tu imam jangan malu, dia kena bagi arahan. Sesungguhnya menyamakan saf-saf itu sebahagian dari kesempurnaan mendirikan salat. Okey. Kita tahu peranan kita bila masa kita berdiri buat saf, imam pula antara tugas yang dia mesti buat ialah dia kena bercakap sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salat. Samakan saf, rapatkan saf, buat saf elok-elok, kerana menyamakan saf itu sebahagian daripada kesempurnaan solat. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Besok pagi kita sambung. Tajuk ni kita kena hadam, kena belajar betul-betul ya. Bila kita rokok contohnya mufarriqul asabi', kita rokok, tapak tangan kita pegang lutut, jari ni kita renggangkan. Orang lelaki perempuan suka pegang kepala lutut, buka jari.
renggangkan jari. Itu salah satu benda yang kita akan bincangkan nanti. Kemudian bila sujud pula kita rapat jari. Rapat jari macam ni sujud. Tak rapat macam tu jari-jari. Duduk antara dua sujud pun rapat jari. Ini 3 benda lah sebagai iklan. Saya sebut siap-siap 3 benda. Pegang lutut waktu rokok, buka jari. Renggang-renggang jari. Jangan rapat, buka jari. Sujud, rapat jari. Duduk antara dua sujud, rapat jari. Hak lain-lain, esok kita belajar insya-Allah. Ingat 3 ni dulu. Buka renggang jari ketika memegang lutut waktu sujud. Rapatkan jari waktu sujud. Buka jari ketika rokok, pegang lutut. Rapat jari ketika sujud. Rapat jari ketika kita letak tapak tangan kita di atas lutut ni, di atas paha kita. Duduk antara dua sujud. Tangan kita atas paha. Jari kita ni jangan buka satu pun, rapat macam tu. Disiplin. Semayang macam Nabi. Kita sayang Nabi, kita cinta Nabi, kita semayang macam mana Nabi kita semayang, insya-Allah. Okey, soalan sikit, adakah dituntut juga sebut samakan saf waktu solat dalam PKP ni? Ya, samakan saf, cuma nak kata rapatkan saf tu tak berani lah. Sebab dia SOP kan. Sama, kita kata sama. Samakan saf, luruskan saf, samakan tumit. Itu kita bagi arah. Imam jangan malu-malu bercakap. Tak cakap Arab, cakap Melayu. Cakap Arab pun bagus. Hafal lah sikit. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Macam tu. Hafal skrip ni, dapat pahala. Nabi kita pun duk cakap macam tu. Kita jadi imam pun kita cakap macam tu. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan esok kita jumpa lagi. Pukul 7 pagi esok untuk kita sambung. Ini baru berdiri, belum lagi. Dia akan ajak pula bagaimana Nabi takbir, bagaimana tangan Nabi, gaya Nabi mengangkat takbiratul ihram dan sebagainya sampai selesai semayang. InsyaAllah kita semayang macam Nabi, ikut sifat semayang Nabi ni. Mudah-mudahan Allah berkati masa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita umat Nabi yang baik, yang mendapat syafaatnya di akhirat nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.